Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Berjumpa kita sekali lagi untuk PDPR pada hari ini. Cikgu harap kamu semua sudah bersedia dengan buku teks dan juga buku aktiviti Bahasa Melayu. Semoga kamu semua sihat di samping keluarga yang tersayang. Seperti biasa, pada pagi ini kita akan mempelajari subjek Bahasa Melayu tahun 1. Masih lagi berada dalam unit 11 iaitu kita selamat di sini dan tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini ialah jauhi kawasan ini. Seperti biasa, pembelajaran kamu disampaikan oleh saya, Cikgu Tini. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada pagi ini, kita ketahui dulu tentang standard pembelajaran yang perlu kamu ketahui. Iaitu 2.3.1 iaitu membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastra dan juga bukan sastra. Pada pagi ini kita akan mempelajari tentang pantun. Setelah mengetahui tentang standard pembelajaran, kita ketahui pula tentang objektif pembelajaran, iaitu pada akhir pelajaran, murid akan dapat melafazkan pantun 4 kerat mengikut sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan maksud pantun dengan betulnya. Murid-murid boleh merujuk buku teks halaman 66 di mana murid-murid dikendaki mendengar petikan yang dibaca oleh guru, dengar dan fahamkan. Tajuk petikan ini ialah jauhi kawasan ini. Kita akan membaca pantun yang berada ataupun pantun yang tertera di papan putih di hadapan kelas. Sungguh segar pisang berangan, cantik berseri bunga angsana, luar pagar kawasan larangan. Elakkan diri bermain di sana. Baiklah murid-murid, ini adalah serangkap pantun. Guru ini akan menerangkan tentang maksud pantun tersebut kepada anak muridnya. Mari kita lihat apakah maksud pantun ini. Murid-murid, di manakah kawasan larangan itu? Murid menjawab, di luar pagar sekolah, cikgu. Mengapakah kawasan itu berbahaya? Kawasan itu berbahaya kerana jalan raya di situ sibuk. Ya, murid-murid, kamu dilarang berada di luar pagar semasa waktu persekolahan. Cuba kita lihat di sini. Pada rangkap pantun ini, baris ketiga dan baris keempat menerangkan tentang luar pagar merupakan kawasan larangan dan kita hendaklah elakkan diri dari bermain di sana. Baiklah murid-murid, pada waktu sekarang kita dalam situasi mempunyai pandemik COVID-19. Apakah kawasan ataupun di manakah kawasan yang perlu kita jauhi dalam keadaan semasa sekarang? Ya, tentulah kawasan yang mempunyai ramai orang. Jadi kawasan itu terdedah kepada virus. Kita hendaklah mengelakkan kawasan yang mempunyai ramai orang dan sekiranya kita perlu pergi ke tempat itu, kita hendaklah mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya dengan memakai pelitup separuh muka ataupun yang kita kenali sebagai mask. Baiklah, seterusnya kita lihat pula buku teks halaman 67.
Okey, murid-murid mendengar petikan yang dibaca oleh guru. Dengar dan fahamkan. Gambar pertama. Anak muda mencari rotan. Rotan dicari di hutan dara. Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Pantun kedua. Beli sepukal durian di dusun, manggis seguni harganya rendah. Basikal dan motosikal diletak tersusun, bermain di sini mengundang pada. Rangkap ketiga, bangau sekawan di tasik cini, terbang sendiri mencari makan. Dengarlah kawan nasihatku ini, keselamatan diri perlu diutamakan. Baiklah murid-murid, untuk yang seterusnya nanti, saya akan membimbing kamu untuk menyatakan maksud pada setiap pantun ini. Contohnya, pantun yang pertama ini, anak muda mencari rotan, rotan dicari di hutan dara. Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Untuk mencari maksud pantun, kita akan melihat baris yang ketiga dan baris yang keempat. Di sini ya, baris ketiga dan baris keempat. Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Maksudnya kat sini, ini ialah keadaan ataupun situasi di bilik stor sukan. Jadi, kita hendaklah berhati-hati semasa mengambil alatan di stor sukan agar tidak tercedera. Murid-murid boleh merujuk kepada baris ketiga dan juga baris keempat, di mana dalam pantun, untuk mengetahui tentang maksud sesuatu pantun, kita merujuk kepada baris ketiga dan baris keempat, sebab itu akan menyatakan maksud pantun tersebut. Kita lihat pula pantun yang kedua. Beli sepukal durian di dusun, manggis seguni harganya rendah. Basikal dan motosikal diletak tersusun, bermain di sini mengundang pada. Baiklah, untuk pantun yang kedua ini kita lihat maksudnya berada di sini. Baris ketiga dan juga baris keempat. Basikal dan motosikal diletak tersusun, bermain di sini mengundang pada. Jadi, pada rangkap pantun ini, kita tidak boleh bermain di tempat letak basikal dan motosikal kerana tempat ini berbahaya. Kawasan ini terdapat banyak basikal dan motosikal. Jadi, kita tidak boleh bermain di kawasan ini sebab bimbang motosikal ataupun basikal itu akan terjatuh menimpa diri kita. Jadi sebab itulah kita tidak boleh bermain di kawasan tersebut. Baris ketiga dan baris keempat merupakan maksud pantun ini. Seterusnya, kita lihat pantun yang ketiga. Bangau sekawan di tasik cini, terbang sendiri mencari makan. Dengarlah kawan nasihatku ini, keselamatan diri perlu diutamakan. Okey, baiklah. Kita lihat juga baris ketiga dan juga baris keempat untuk mengetahui maksud pantun ini. Dengarlah kawan nasihatku ini, keselamatan diri perlu diutamakan. Maksudnya kita kena pastikan ataupun kita mesti utamakan tentang keselamatan diri kita. Kita hendaklah sentiasa mengutamakan keselamatan diri. Dalam
Apa juga yang kita lakukan, walau di mana pun kita berada, kita hendaklah sentiasa mengutamakan keselamatan diri kita. Baiklah murid-murid, sekarang ni kita lihat pula buku aktiviti jilid 1 pada halaman 72. Di mana terdapat aktiviti muka surat ini. Kita baca arahan dulu. Baca pantun, kemudian padankan pantun dengan gambar. Terdapat 3 rangkap pantun dan 3 gambar. Kita perlu padankan maksud pantun dengan gambar yang diberi. Mari kita baca pantun yang pertama. Jika memahat kayu yang kering, ukiran diukur janganlah culas. Loceng rehat sudah berdering, mari beratur di luar kelas. Maksudnya dekat sini, kita mesti beratur di luar kelas apabila loceng rehat telah berbunyi. Di mana keadaan ataupun gambar yang menunjukkan murid sedang beratur? Ya, gambar yang ketiga. Betul. Okey, kita teruskan pantun yang seterusnya. Orang dilihat menenun satin. Satin disebut satin Itali. Waktu rehat pergi ke kantin. Jangan berebut ketika membeli. Baiklah, ada 2 lagi gambar kat sini. Pantun ini menasihatkan kita agar jangan berebut ketika membeli makanan di kantin. Manakah keadaan yang menunjukkan situasi dan pembelian di kantin? Ini yang berjalan. Pastinya yang di atas ini kan? Cuba kita lihat. Ya, betul jawapannya gambar yang di atas. Pantun yang ketiga, simpan berangan di dalam peti. Enak buahnya dimakan santai. Tatang pinggan berhati-hati. Bimbang isinya tumpah ke lantai. Tinggal satu saja gambar. Cuba lihat dekat sini. Dia memegang pinggan. Yang ini kita panggil tatang. Jadi dia menasihatkan kita agar menatang pinggan itu berhati-hati supaya makanan kita tidak tertumpah. Jadi kita sesuaikan pantun yang ketiga dengan gambar yang kedua. Seterusnya, buku aktiviti jilid 1 halaman 73. Seperti biasa, sebelum kita menjawab soalan yang terdapat dalam muka surat ini, kita hendaklah membaca arahan terlebih dahulu. Baca pantun, kemudian nyatakan maksud pantun. Pantun pertama. Hinggap kenari di dahan kerdas, mendengar merdunya suara terkukur. Usah berlari di dalam tandas, licin lantainya nanti tersungkur. Cuba kita lihat maksud pantun berada di baris ketiga dan juga baris keempat. Pantun ini menasihatkan kita agar jangan berlari di dalam tandas kerana lantai tandas ini licin. Nanti kita akan terjatuh. Tersungkur maksudnya terjatuh. Kita dilarang berlari di dalam mana? Di dalam tandas kerana apa? Kerana lantai tandas licin, nanti terjatuh. Baiklah, pantun yang kedua. Mencari lokan berpanas terik, berlumpur lengan tidaklah malu. Kalau menekan suis elektrik, pastikan tangan kering dahulu. Cuba kita lihat di sini.
Suis elektrik. Suis elektrik ni kita tahu kan, ada elektrik. Untuk kita nyalakan sesuatu, kita kena tekan suis elektrik tersebut. Tetapi untuk menekan suis elektrik itu, kita kena pastikan tangan kita kering. Kerana air adalah bahan yang boleh elektrik lalu. Maksudnya dekat sini, kalau tangan kita basah, kita kemungkinan akan terkena kejutan elektrik. Okey, jadi pastikan tangan kita kering dahulu sebelum kita menekan apa-apa suis elektrik. Jadi maksudnya dekat sini, kita hendaklah memastikan tangan kita kering sebelum menyentuh suis elektrik. Dan yang terakhir, pantun yang ketiga, pergi ke latar membawa joran, umpan dijaga dengan cermat. Kalau kita mengikut peraturan, di mana juga pasti selamat. Okey, maksudnya kita lihat di baris ketiga dan juga baris keempat, di mana pantun ini menasihatkan kita untuk mengikut peraturan supaya kita akan selamat. Jadi, maksudnya kita hendaklah sentiasa mengikut peraturan supaya kita selamat. Contoh, kalau kita nak naik bas, kita hendaklah beratur. Kenapa kita kena beratur? Sebab untuk menaiki bas, kita tak boleh berebut kerana boleh membahayakan keselamatan diri masing-masing. Perebutan kita tu mungkin akan menyebabkan tercedera ataupun kita terjatuh. Sebab itulah kita hendaklah sentiasa mengikut peraturan. Kalau kita ikut peraturan, maknanya kita ni akan selamat. Kan? Kalau pantun ini dikata kalau kita mengikut peraturan, di mana juga pasti selamat. Kalau kita nak lihat pada waktu sekarang, macam pada permulaan tadi, ada saya sebutkan tentang keadaan sekarang ni, kita berada ataupun kita menghadapi situasi penyakit COVID-19, di mana setiap apa yang kita lakukan kena ada peraturan-peraturannya. Contohnya, jika kita pergi keluar membeli barang ataupun suatu masa nanti kita mungkin akan sekolah, jadi kita perlu mengikut peraturan dengan memakai pelitup separuh muka. Dan juga kita perlu sentiasa membasuh tangan menggunakan sabun. Ingat ya, menggunakan sabun ataupun menggunakan cecair pembasmi kuman. Sekiranya kita mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan, insya-Allah diri kita ni akan selamat. Sebab itulah pantun ini mengingatkan kita supaya sentiasa mengikut peraturan walau di mana pun kita berada. Faham kan murid-murid? Baiklah. Seterusnya, murid-murid, selain melakukan tugasan ataupun membuat aktiviti pada buku aktiviti jilid 1, muka surat 72 dan 73, kamu juga diminta memilih satu rangkap pantun yang telah kita pelajari tadi dan ikutkan audio bacaan pantun kamu serta hantarkan menggunakan link Google Form yang diberi. Beserta dengan tugasan dalam buku aktiviti tadi ya. Kamu juga diminta untuk menjawab soalan kuis di dalam word wall. Ini adalah permainan mencari maksud pantun. Baiklah murid-murid, cikgu rasa setakat ini sahaja pembelajaran kita pada pagi ini. Terima kasih atas kerjasama kamu semua. Jumpa lagi dan jangan lupa siapkan tugasan ya.
Saya doakan agar kamu semua sentiasa dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Assalamualaikum. Bye.